Walau tinggal dua, hati tetap tiga. Kemana pun pergi, hati tetap sama. Jadi sayang dulu sampai kini. Apapun terjadi, kami happy. Apa dia? Boce, boce comeback. Boce, Boce, boce comeback. boce comeback. Boce, boce comeback. Boce, boce comeback. Pra 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 pra. Apa pula tiba-tiba wayang kulit pula kau? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Alhamdulillah, terima kasih kerana sangat-sangat luar biasa dengan sokongan korang. Daripada episod ke episod sampailah insya-Allah kita mungkin akan aku ada tengok komen banyak kat diorang. Road to silver apa? Silver plate. Silver plate. Plate. Terima kasih guys. Kita sayang-sayang CR kot. Apa kau CR satu hari pun 10 juta apa? Oh, tak mudah. Okey guys, yang penting korang terima kasih kerana sudi layan Boce Comeback Showcast. Jangan lupa kalau dah tengok tekan button subscribe. Mantap. Sebab bila kau dah subscribe dan tekan loceng tu, dia akan keluar notification nanti. Tak adalah kau asyik tanya, bang, bila nak keluar, bila nak keluar. Ini pun masih ada yang tanya lagi. Kau faham tak? Ini dah masuk episod ke berapa? Takkan kau tak tahu lagi? Ni, sabar. Kau asyik nak buat kami marah je. Kau jangan bagi Kau marah. tak payah. Ini kau jangan bagi marah. Ini mulut ni. Jangan main-main. Mana mulut? Dah panjang sikit. Okey. Jadi silalah. Okey, kita ucap terima kasih dulu kepada Mus dan Baba daripada Genji Baskers dan juga tim-tim daripada Promida dan juga LR Asia dan juga tim-tim yang ada dekat sini. Sebab apa? Kat belakang nanti kita takut tak sempat nak terima kasih. Betul. Baik. Alhamdulillah. Untuk hari ini. Atas. Kau ni. Hari ni aku rasa kita kena behave sikit. Why? Dan kita kena jaga tata tertib. Siapa dia? Kita kena tunjukkan credibility. Kau boleh buat aksi. Aksi apa? Aksi-aksi yang kalau yalah movie ke apa boleh? Kau. Apalah kau ni? Aduh. Bukan kat aku. Bukan kat aku. Kat ni nanti. Okey, tetamu kita untuk minggu ini lain daripada yang lain. Yang rasanya satu-satunya yang kita dapat bukan calang-calang. Yap. Alhamdulillah, terima kasih kerana beliau ni sudilah. Aku mula masa nak panggil, takut. Aku bila kau cakap, dapat. Aku cakap, biar betul. Dapat. Kan dapat. Dan dikabarkan dia bakal mualaf insya-Allah. Kau. Amin. Kalau bakal alhamdulillah. Siapa? Kau ni tiba-tiba gedik pula. Tadi elok Duduk kena ni sikit. Duduk pahlawan sikit. Sebab kita mana tahu dia nak buat kan. Okey, baik. Kita akan tampilkan one and only yang baru saja memenangi Piala Thomas. Bukan dia. Sabar. Kau jangan semangat sangat. Apa pula menang Piala Thomas? Dia buat filem kejayaan apa ni kita dapat gol tu. Dah boleh tangkap. Dah boleh tangkap. Okey, baik. Ni betul. Kita mempersilakan Adrian. Hey. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik, kita sentiasa terbaik. Yes lah. Taib. Okay. Welcome, Madam. Thank you. Terima kasih. Dia datang tu. Kena cakap Inggeris. Kena cakap Inggeris. How about that? Sorry, saya tak faham English. Tak faham Inggeris? Apa tu? Ini kalau tidak, Muhammad Adrian. Okay, Adrian, thank you so much kerana sudi. You are willing to come here. So we are so appreciated and we are so honoured because you are here. Apa? Cik, boleh translate? Tak faham? Dia maksudnya hari ni sarapan apa? Sarapan, nasi lemak. Nasi lemak. Nasi lemak. Macam mana Adrian boleh setuju untuk ada dekat sini? Dia macam ni, 2-3 hari lepas, I sampai rumah, tengok phone ada miss call. Fat Boce miss call. Terkejut I. Aku ada nombor identiti. Kau cerita apa? Okay, and then? Then after that, I call back lah. Aku call back, sebenarnya I tak nak datang. Tapi Fat tu dia merayu. Tak lah. Masih. Simpan. Tidak, semua akan cari. Tapi bila Adrian kata dia setuju kan, macam aku cakap Adrian, I just nak ni lah, I ada buat podcast ni, showcast ni.
Okey je. Okey. Okey je. I okey. I boleh datang. Ya. Sebab Adrian ni kau kena tahu. Dia kalau dah kawan, dia kawan sampai mati mah. Biasa, hantar. Alright. Tapi cuma nak tanyalah kan, banyak filem-filem yang hebat telah dihasilkan oleh Adrian Tay dan Terima kasih. memukau masyarakat Malaysia. Okey. Terutamanya kalau sorry to say 90% adalah masyarakat Melayu. Yep. Alright? Kenapa saya tak ada dalam filem? Itulah, I pun... You cakap betul-betul. Apa I tak cukup layak ke? Sabar. Adrian dah bagi I tahu. boleh baik tahu. Aku jawabkan satu. Okey. Cik, I dah cast Fat kot. Nantilah. Yours akan datang. Kau ingat Mantap. Adrian sampai-sampai tadi, dia kosong-kosong ke gelak-gelak. Dia tengok. Aku rasa yang akan dapat juga kameraman kita. Sebab in karakter. Masa pandai jaga karakter. Masalahnya tahun ni I 38. Takkan 45 baru you nak panggil I jadi bapak lah nanti dalam karakter tu. 45 ke 54 sama je. Sama je. Adrian okey je. Okey je. At least kalau kau masih lagi fit apa semua dia okey. Exactly. Selagi tu rambut kena jaga. Rambut je. Tidak kau ada. Adrian dah beritahu kau tidak. Pascal Malbat kau ada. Tapi jadi apa? takut kau komander kan? Dia komander. Sepatutnya. Tapi takut masa kau bagi komand, dia orang tak boleh kawan. Macam tu. Okey Adrian, kita nak tanya Adrian. Ini yang serious thing ah. Okay. Adrian, nama penuh apa Adrian? Adrian, nama penuh I? Nama penuh. Muhammad bukan. Belum. Apa pula? Nama penuh saya Adrian Tay Kian Kok. You asal mana? Penang, budak Penang. Asal Pening. Adrian asal Pening. Lepas tu sekolah rendah ingat lagi? Sekolah rendah menengah. Mestilah ingat. Apa? Jangan marah, I tanya. You tahu kan? Union Primary School. Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan Union. Dekat Pulau Pinang. Lepas tu sekolah menengah, kan? Chongling. Chongling dekat Aitam. Pening. Penang. Badminton. Bukan. Pening nama Penang. tadi. Janganlah aku Macam dah cucuk-cucuk sikit. Dia Datuk Lee pun Penang. Penang. Tapi sekolah lain lah. Dia Sekolah mainland. lain. I kat pulau. Pendidikan tertinggi. USM? USM eh? I got degree. Adrian I Tay. 100% buatan Penang. From nursery, sekolah rendah, sekolah menengah, form 6, university, semua Penang. Pulau. I budak kampung. So masa USM, you ambil course apa? Toyen? Masscom. Kau kena, aku panggil dia Toyen. Toyen tu bahasa Taoyen. Chinese. Maksudnya Taoyen, director. Tuan pengarah. So aku dekat set, dia orang, aku cakap, dia panggil Adrian ni kenapa? Toyen. Rupanya director. Taoyen. Ini semua Hairu punya kerja lah. Hairul Azrin lah. Hairu yang start. Toyen. Semua orang ikut. Aku pun ikut. Tapi aku tak tahu apa maksud tu. Kalau Aku kita akan nama panggilan dia, Kalau timbangan. dia Toyen, kita masuk set apa? Tahu. Macam mana? Kan, kalau pelakon apa? Toyen. Bahasa Chinese. Yan Yuan. Yan Yuan. Yan Yuan. Toyen. Sorry, Yan Yuan lambat. Mulut dan mulut Jawa. Susah lah. Apa? Kau? Toyen. Okay. So, ambil course dalam perfilman ke macam mana? I ada satu degree lah. Degree in film and broadcasting. I major dalam film. So memang daripada student tu memang dah minat ke? menyasarkan impian untuk buat filem ke macam mana? Dia macam ni. Bila I umur lebih kurang 15, I tengok sebuah filem kat panggung, Godzilla. Godzilla. Ronald Emmerich punya version 1998 ke 99. Okay. So time tu lah lepas I pergi dengan kawan-kawan I, lepas filem dah habis tayang, I duduk je dalam panggung sebab I tengok end credit sebab tak faham kan. Mana ada Godzilla dalam dunia ni. Tapi mereka boleh buat sampai real, macam convincing lah tu. That's why I ingat lagi I stay kat panggung, I tengok dia punya end credit, rupa-rupanya kena ramai orang juga nak menghasilkan sebuah filem lah. Time tu tak tahu apa tu filem, tak tahu apa dia orang punya tugas ataupun dia orang punya position tu buat apa. Cuma nampak director punya nampak nama paling besar lah, kredit paling besar. So macam, bestnya orang ni. Itulah. Then after that macam teringin nak buat director tapi tak tahu apa tu director. Macam tu. So maksudnya you memang from scratch lah. Maksudnya memang tak zero, tak tahu apa. Memang Zero, tak tahu so apa. time tu umur 15 tahun I tingkatan 3 kot, form 3. Yelah, bukan you je. I 15 pun tingkatan 3. Sama lah. Kita semua sama. Faham. Sama. Tingkatan 3 juga. Sama. Maksudnya daripada disebabkan menghayati sesebuah ni lah kan. Macam Adrian. Dia kata dia tengok tu kredit title keluar. Dia terjerumus ke filem sebab dia nampak nama director tu besar. Macam orang hebat lah. Like out of like
beratus orang kan. Yang paling nama main. paling ketara, paling besar, kredit paling besar itu director. Macam okay. Okay. Director yang paling you suka, your Idola, reference. idola. Your idol. Christopher Nolan. Filem apa dia? Inception, Interstellar, Prestige, banyaklah. Banyak. Oh, Macam kau, say? saya International. international. Lambat. Michael Bay. Action. Action. And then dia pun Michael boleh... Apa Bay filem tak pertama tu? Michael Bay? Filem pertama Michael Bay. Ada ingat 1982 ke 83 I tengok. Apa nama dia? Bukan. Bad Boys. Bad Boys. Oh, memang filem Filem pertama Oh, Michael dia? Bay. Yeah. Michael Bay? Michael Bay. Yang the latest one ni bukan dia? Dia produce the latest one. I think the first, second dia direct kot. Tak ingat lah. Tapi I know the Bad Boys memang Michael Bay punya first film. Okay. Adrian Tay, di zaman waktu kanak-kanak dan remaja, dekat sekolah macam mana? Seorang yang macam mana? Yang pervert ke? Perfect kalau kau. Oi, Seorang yang... introvert. Ya? Introvert. Introvert. Seorang yang... Boleh tak kita sikap Melayu? Kita sikap Melayu. Okay. Adrian Tay seorang yang macam mana? Yelah, Pendiam macam ke? selalu kalau kawan-kawan I yang Chinese mostly, diorang kalau jahat-jahat, diorang jahat yang bukan macam kita orang lah. Macam Adrian Tay macam mana? Yang jenis pemalu ke? Jenis tak bergaul ke? Nakal ke? Nakal ke? I tahu you nakal tapi you yang cerita. I nakal, you yang tahu. Orang lain tak tahu. Okay, so you tu cerita. je. Tak lah, I macam from standard 1 kot, kalau tak silap I. Standard 1 sampai standard 6, form 1 sampai form 5. Cuma setahun je I jadi normal punya student. Maksudnya form 1, standard 1 to standard 6, I monitor, class monitor. Okay. Monitor. Kelas. And then form 1, I jadi pelajar, normal student. Form 2, I dah jadi pengawas. Okay. Tak, form 2 bukan, form 2 monitor. Form 3 onwards saya jadi pengawas. So I jenis yang sangat follow the rules, bodoh Disiplin. lah, stupid punya student lah. Yang macam memang bukan stupid. Bukan stupid lah, memang macam Macam ni. dia macam ni, okay. Skema, Contoh, skema. Kita panggil skema. Contoh macam dulu-dulu I pengawas kan. So form 4, form 5 selalu weekend balik sekolah nak main basketball macam tu lah, contoh lah. So I jenis yang bawa motor sampai sekolah, gate tutup alah sekolah tutup ke hari ni. I pusing balik. I balik rumah. Lepas tu next day pergi sekolah, asal semalam tak datang? Bukan sekolah gate dah tutup ke? Alah panjat je lah. I jenis yang tak terfikir nak Tak panjat. ada. Dia tak terfikir benda-benda yang Ya. macam tu. Okay. So sampai after I form 5 graduate, I bagi tahu mak I cakap I menyesal lah. Kenapa? Sebab I punya whole academic punya life tu boring. I tak pernah buat salah, I tak macam I too obedient, jenis too obedient. So I macam rasa boring lah. I told my mom, I bagi tahu mak Tapi kawan-kawan you, Toyan? macam-macam lah dia orang. Tapi bergaul lah. Chinese Bergaul. ada, Malay. Tapi mostly bila zaman sekolah I, mostly kawan I Chinese lah. Oh, ya, Ada juga, I punya jiran Melayu semua ada lah. Adalah. Tapi mostly Chinese punya. Mostly Chinese, yes. Ya, sebab you pun sekolah jenis kebangsaan kan? Yes, Ya, okay. Chinese, yes. Okay. Kenapa filem Melayu? Kenapa? 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 Dan bila bermulanya terdetik you nak buat filem Melayu? Sebab I tak... Atas desakan siapa? Kenapa tak ada I dalam tu? Abah, dia belum jawab. Ini tuan direktor. Okay. Toyan. Sebab filem Melayu sebab I tak faham buat filem Hindustan. Ya. Ya, I tahu. So That's why you buat Melayu. kan. So kalau bukan Hindustan, Melayu lah. Tapi sebelum ni of course I buat filem Chinese film kan. Ya. Chinese. And then Adrian, dia buat Hong Kong punya juga. I pernah ada Dan dia pernah berlakon. Cerita. Dia pernah. Dia bermula dengan aktor. Serius ah? Bukan. I started my career as a crew lah. I kerja freelance. Lepas tu I pernah buat location, wardrobe, art, PA, macam-macam lah pernah buat. Then after that baru sebab ada rezeki boleh kerja dengan pelakon nama besar, and then kita orang buat filem sama-sama. 2010 filem tu tayang. And then since then lah, so filem tu meletup, Chinese film. Dia memang meletup lah. Then Meletup dekat Malaysia? Kat Malaysia, Okay. meletup. Lepas tu it was a record breaking punya Malaysia punya local Chinese film lah. Okay. Lepas tu itulah. Then after that my career kick off from there. Sebab I produced that film. I producer untuk filem tu. Okay. Ya. So siapa yang perkenalkan you dengan Malay movie ni? Sebenarnya pada tahun 2017 I terfikir nak tukar bidang. I tak nak buat filem dah. Oh. Okay. Because selama tu dari 2010 sampai 2017, Okay. tiap-tiap tahun I buat Chinese film. And then most of the time I buat Chinese New Year film. Okay. So I rasa boring. Bukan, okay, with all due respect to all Chinese filmmakers, cuma me lah, I rasa I want to do something different. Okay. Ya. Tapi
You want challenge? You nak, I suka challenge. I want to do something out of the box. Lepas tu time tu I tengok Malaysia punya Chinese punya market. Kalau tak buat Chinese punya film, susah bro. So then I tak nak macam categorize saya ataupun I rasa I mampu buat filem-filem lain bukan saja Chinese punya film. Sebab bro kalau buat Chinese punya film setiap tahun masa tahun baru Cina, I tak tenang. Tak tenang sebab every day bangun pagi, bagi salam semua, check phone. Ini dah, hall ni dah, lokasi ni dah penuh. Call, tambah show lagi kena check. Padahal raya tu. Raya. Tahun baru Chinese. So tak tenang. Nak raya macam mana kan? That's why. Then after that, ada banyak ding dong. Then after that, 2017, I terfikir macam nak tukar bidang lah. Like, that's it lah. Then, pada masa tu juga, somebody told me about Pascal. Okay. So, I macam, Pascal, biar betul Malaysia ada unit komando kan? Mana kita tahu ada unit komando kat Malaysia? Then, I pergi buat research lah. Lepas buat research, terrornya kita. Rupa-rupanya kita betul-betul terror. Memang. Dan macam, kenapa kita tak ada macam Malaysia lah, Malaysia government ke apa-apa ke, ATM kita ke, tak macam promote pasal kehebatan kita, pasal keunikan kita punya. US punya Navy SEAL, tiap-tiap tahun dia orang datang Malaysia, kita yang train dia orang tau. Ya, ini bukan semua tahu. So, then that time I thought to myself, we wanted a new challenge and then Malay market is a dominant market kat Malaysia. Kenapa tak try lah macam tu? So, Melayu I teruk sejujurnya. Time tu lah, Melayu I sangat teruk sejujurnya. Kenapa? Kau ni kenapa? Masa tu lah. Setuju Tak, masa tu. Masa tu kan. Masa tu. Masa tu teruk, bahasa Melayu. Sekarang okey kan? Sekarang okey. Sekarang at least boleh sembang lah. Boleh. Sikit. Kalau tidak dulu memang English. Yang tahu bahasa Melayu I teruk macam mana? Hairul Azrin. Sebab first film, Pascal, dia kan hero dan kami sangat rapat. And then dia akan selalu dia macam, I selalu boleh baca lah dia punya reaction kan. Bila I salah cakap something ke, Melayu I terlalu baku ke macam mana, dia akan tahu. Tapi okey lah, dia consider cikgu I lah. Cikgu I. So Hairul Azrin antara yang memberi pengaruh juga kepada you untuk tentang Malay punya market ke apa macam mana? Hairul bagi bagi saya satu experience yang sangat bagus untuk bekerjasama dengan Malay punya actor. So dia sangat disiplin. Betul. Sangat disiplin, sangat committed. So dia punya commitment dan dia punya determination tu setanding kalau tak lagi better than the previous Chinese actor yang I pernah kerjasama. So macam boleh memang Malay industry lain lah. Memang ada actor boleh commit macam tu sebab bila kita buat Pascal macam-macam dia kena buat. Dia orang semua kena buat. Pergi training sih. And then yang Hairul tu dia tangan patah 2-3 hari sebelum shoot. Tak berani bagi tahu I. Dia buat je dia tahan sakit lepas tu semua dah siap baru tak rupanya tangan I hari tu patah macam ni. Okey macam itulah. 30 million plus. Tak sangka. I mean time tu bila filem dah settle dan kita tunjuk lah macam programmer cinema punya exhibitor semua. I ingat lagi ada je yang cakap ini bolehlah 8 juta, 9 juta. Sebab kena ingat tau time tu box office paling tinggi Malaysia punya filem paling tinggi Polisivo 1 18 juta. Itu paling tinggi dah time tu. The highest lah. Okay. The highest. So and that time bila kita orang tunjuk exhibitor semua bolehlah 8 million, 9 million, 10 million bolehlah. And I punya producer semua, Astro, GSC semua kan, dia orang target 15 million. So, I macam okay lah, I mean, I dah buat kerja I, and then this is marketing distribution, you punya bidang, I ikut je. So, then 30, then everybody happy, excited lah. Sangat outstanding. Dan dia memberi impak kepada kami juga dalam Boceh punya persembahan masa tu. Oh ya, I ingat, sebab Hairul pergi kan? So, kelakar gila, I tengok tu. Dan dia sangat mudah lah untuk Talipah, siapa Talipah? Talapia. Talapia. Talipah ikan apa? Talapia. And then dan disebabkan Pascal juga, nama Adrian Teh dikenali oleh Malaysia. Dia terus paku. Sebab kalau Chinese market, confirm lah orang akan tahu Adrian Teh. Dia pun dah banyak ni. Tapi untuk pengenalan Adrian dalam industri filem Malaysia adalah Pascal. Personally I pernah cakap tapi I nak kongsi juga. Personally I tak sangka yang buat Pascal tu adalah seorang Chinese. Directornya Chinese. I memang masa tu tak sangka. I tengok last I pun tunggu credit title. Adrian Teh. So I pun dah pasang niat I nak jadi director one day. Wow. Macam itu dia. Pengalaman dia tadi. Pengalaman dia. Itu cerita dia. Masa tu dia tingkatan 3. Sekarang
Sekarang dah 33. 33. Tak boleh lah, tak sempat lah. Janji ada 3. Jadi ada 3. You Boleh. pun tahun ni baru 27 mah. Adik. Oh, birthday dah lepas. Okay, dia 27 betul. Ya. So 30 juta sih. Kan? So, reputation daripada situ untuk membawa ke filem yang seterusnya. Seterusnya apa Tayan? Lepas Terus bersemangat ataupun selepas dah dapat tahulah 30 juta tu. Apa perasaan you yang cakap, boleh pergilah market ni ataupun you tak, macam pada I, impact yang paling besar untuk I selepas Pascal ataupun time Pascal tengah bertayang tu, I rasa rupa-rupanya filem dia punya impact kepada masyarakat itu memang sah, memang ada. Betul. Sebab sangat ketara. Time tu bila kita orang tengah buat promotion ke apa-apa, I keluar makan, ada orang belanja tau. oh. Sumpah, ada orang belanja. Dia akan, okay, ada macam-macam lah, more than 10 times lah. Ada yang akan, bila I nak minta bill, waiter akan datang, dia passing note, your table is paid. Customer belakang bagi, lepas tu bagi note, to Adrian, we like your work, keep it up, macam tu. Itu ada yang, dia orang pun tak nak kacau, dia orang bagi space, cuma write satu appreciation punya note untuk I. And then, adalah yang macam datang akan shake hand, ambil gambar, itu pun ada. Tapi, at least more than 10 times lah, yang orang belanja time Pascal tu. And then, lagi satu, I rasa bangga lah, ini memang bangga sebab I think lepas Pascal ditayang, Panglima Tentera Laut time tu, Tan Sri Kamruzaman, he called me one day after Pascal dah tayang. He said, Adrian, terima kasih sebab filem Pascal, Navy punya intake spike up 40%. Wow. Yeah. So, but time tu I rasa macam, rupa-rupanya filem I ataupun filem memang membawa impak yang memang Betul. direct kepada masyarakat. Kalau filem itu dia punya niat dan dia punya message itu betul. Betul. So itulah I punya biggest rewards lah from Pascal. Selain daripada box office lah. Oh, dia duduk kedai makan, orang belanja dia macam kami tidak. Kami pergi dekat kaunter, ni table ni punya receipt, you bayar. Maksudnya kita kena bayar orang. Macam you orang datang, sana dah But bayar. I mean bukanlah macam tamak ke apa, but appreciate lah. Appreciate lah. Because macam mana bila Sampai tahap itu sekali orang appreciate you punya hasil sebab kerja bila lah. satu karya tu mampu menjentik hati kan, kan. Tak kira lah cerita action ke, cerita sedih, dia memang bagi impact. Contoh kalau cerita-cerita yang pasal parents, mak ayah kan. Kadang-kadang automatik kalau filem tu sampai kat kau nangis, habis tu kau mesti cari mak ayah kau. Betul. Dia macam tu lah. Cuma aku nak tanya, Tai Long. Bukan Tai Long. Tao Yan. Tao Yan. Okey. Filem yang awak buat tu sebelum ni Tai adalah Long yang ni. Ini Tai Long mah. Okey. filem yang you buat sebelum ni, filem Chinese yang sebelum Pascal. Adakah filem Kutipan. action? Action Tak ada. So macam mana you boleh buat filem action? Untuk terus masuk filem Melayu dan terus buat filem action? Sebab I percaya I boleh. Sebab dia percaya dia boleh. Yeah, I think I can. Panjang sikit, benda ni panjang. Oh, sebab I percaya I boleh. Bukan dia slow. delay. Bukan Dia delay. tak delay. Dia bukan suara tu bagi slow Tak, cakap tu. Maksudnya, you percaya you boleh. Cuma Kenapa yalah, you tiba-tiba? sebelum tak ada pengalaman ni tau. So you boleh. To me, pada I think it's a challenge. Ya. Macam, dia try. But you kenal I kan? I kenal. I like challenge. I don't like kenal sangat. Thank you. Okay. I tak nak macam, Okay. Lepas ni. Taklah, aku pun macam kenal. Okay. I Tak nak? like challenges. I tak suka buat benda yang sama, repeat. So, untuk buat Pascal, untuk filem Pascal, first dia Melayu, second, true story, third, military punya filem. Kenapa kau? Kau tak suka benda yang buat benda repeat. Kau jangan buat. Sini. Hey! Apa? Okay, Dayan. So Guys, you tak suka. aku tak tahu You suka challenge. So that's why dia try. Yeah. Okay. And then yang So banyak try lah. yang paling penting, I rasa I have the confidence sebab because I know if I put my thoughts and my mind to it, kalau I betul-betul fokus dengan preparation yang secukupnya ataupun lebih daripada cukup, I think boleh je buat. Semuanya okay. Yang paling susah untuk Pascal sebenarnya adalah untuk cari investor. Investor. Itu benda-benda yang paling susah, salah satu benda yang paling susah lah pada I bila saya nak buat Pascal. Sebab first of all, nak buat filem Melayu, Chinese director, first pula, and then budget besar. Budget and then besar. Banyak benda-benda negatif yang I dengar time tu yang macam orang semua cakap tak boleh. I pergi jumpa producer, siapa kau? Ini kau siapa? Budget besar macam ni, serious action film. Time tu serious action film box office paling tinggi tu Tom Biru.
7 juta box office kalau tak silap I. Itu lagi ada Zul Arifin. Betul. Dan you punya filem budget tinggi macam ni, tak ada cast, serious action film mana boleh. So I kena reject banyak kali untuk Pascal. Then tapi luckily lah ada investor Rezeki yang lah. Lepas tu ada tak kekangan daripada rules? Maksudnya Adrian, you tak boleh Pascal, lebih-lebih ini tak macam ni. boleh, ini tak boleh. So ada tak kepayahan tu kat sini? I mean, I rasa I sangat lucky lah. Navy tak banyak masuk campur pasal cerita sebab bila I present my story pun, I dah banyak buat interview dengan hero-hero semua kan. Pasal true event semua, I pergi baca, I pergi tengok dia punya report semua kan. And then bila I first present cerita tu, tak ada banyak hurdles. Dia tak ada banyak ketangan. Dia macam okey je. Tapi ada satu benda yang memang tak diberi dari awal-awal. Last I push. Dapat. Last baru dapat Submarine. Submarine. Sebab dalam cerita I dari awal-awal memang ada plot tu lah nak kena pakai submarine kan. Tetapi tak bagi. Macam mana I merayu, I pergi bincang semua tak boleh. Tapi I jenis yang tak putus asa. So time tu kita orang tengah shoot kat Sabah, kalau tak silap betul kat Sabah. And then contoh I tak ingat details lah, tapi contoh next week sudah nak shoot pasal kapal selam tapi tak ada permission. Tak boleh pakai lagi. And then Kapal selam tu dekat sana? Ya kat sana, Okay, kat Sabah. and then? Then time tu kita orang kena shoot in 1 week. So boleh je kita boleh tukar script, boleh macam ubahlah tak payah kapal selam, pakailah satu frigate ke apa-apa kan. Tapi you nak juga? I nak juga. So what I did was I asked my team cari semua filem-filem yang ada kapal selam dari Hollywood semua. So pakai filem tu, edit satu sequence yang macam memang ke laut punya sequence tu. Kadang-kadang ini filem tu kan. Tapi at least the sequence tu dapat nampak. So bila filem tu lebih kurang klip tu lebih kurang 1 minit. Bila klip tu dah siap, I purposely fly back to KL, jumpa Panglima, jumpa Tan Sri, and then I present kat Tan Sri. I cakap dengan Tan Sri lah, Tan Sri, I tahu memang sensitif, memang confidential, tetapi Tan Sri kalau boleh kalau saya diberi chance, inilah cara saya nak tunjukkan kapal selam Malaysia. So I bagi dia tengok the 1 minute clip tu. So sebab I think mungkin kalau secara verbal ke, secara tulisan ke, secara PowerPoint ke, mungkin dia tak faham. Dan dia risau lah sebab ini memang confidential kan. So lepas dia tengok tu, dia cakap, jangan tunjuk cluster boleh. Itu instrumen, dia punya details, dia punya data semua. Jangan tunjuk, jangan, make sure kamera tak nampak. I cakap, Tan Sri, boleh. Itu je Tan Sri. I boleh janji. Confirm tak akan nampak. Then, on. Itu memang last push lah. Kalau lepas tu memang tak dapat, memang dalam filem Pascal tak ada kapal selam lah. Power. Kadang-kadang dia... Bukan power, cuma tak give up. Power mah. Ya, Orang kata itu power power mah. Thank you. Itu good lah. Maksudnya kita pun boleh nampak dan masyarakat Malaysia dia rasa macam satu kebanggaan di mana kita nampak di dalam filem, weh kita dapat tengok submarine kita. Kalau I mean most likely lah, kemungkinan besar kalau untuk producer ke director lain, dia orang shoot je kapal lain. Kapal frigate ke lain lah, bukan kapal selam lah. Tapi ayah lah yang macam I nak kapal selam. Dia kalau dia nak memang dia buat sampai dia dapat. Betul. Okay. Pasal kejayaan ya. Ya betul. Iyalah, I cakap lah. Tak ada pasal lain ke? Tak ada. Okay. Tapi tak tu I cakap. Kalau maybe lah mungkin ada production lain. Kadang-kadang ada some directors yang kau handle lah. Jangan suruh budak-budak dia yang kan ni kan. Tapi dia edit klip dia sendiri. Dia pergi present, dia tunjuk sendiri. Adrian Teh. CapCut lah. Ya, bukan CapCut. I tak tahu, my team yang buat bukan I. Kau ingat Adrian nak letak apa? Video kat Instagram. CapCut lah kau. Adalah dia punya proper edit tu. Okay, so nak tanya Adrian sendiri. Adrian rasa awal-awal tu, okay, you dah buat Pascal and then you reach 30 million. Maybe ada yang director yang belum dapat pun figure tu. You rasa tercabar tak, Adrian? Dengan bila you dah masuk Malay market ni kan, dengan director-director Melayu yang ada, you rasa? Tercabar as in macam dari segi kerja lah, macam kerjaya macam you kata, oh kalau dia ni aku dah pernah buat. Maybe lah, mungkin you rasa. I okay je dengan semua orang. Okay. I tak rasa tercabar, I tak rasa apa. Because I don't, ini mungkin masalah I don't compete with other people. I compete with myself. You just fikir you punya kerja. Yes. So kalau filem I box office ke, I tak akan tengok. Tak. Filem I box office lah. Kalau filem I macam yang kalau tak laku, tak jadi apa, I tahulah I buat postmortem. At least kita sendiri. Yang penting your responsibility towards yourself.
Yes. Bukan tak payah compete sampai mana nak compete. Betul. Tak payahlah macam waste time. Sebab dia karma, tahu kan? Ya. Kalau kita berjaya, contoh kita you dapat 30 million, maybe lah kita pun tak tahu. Next film mungkin kita tak dapat yang tu. So nanti kalau kita buat kat orang, orang pula akan buat kat kita. Betul. So kalau kita berjaya, kita bersyukur diri sendiri. Ya. Kita jangan pelikirkan orang yang tak berjaya. Tak payah, tak payah dia macam compete. tu. I don't like to compete. I don't compare kerja I dengan orang lain. I mean, Okey, sekarang berapa filem Melayu yang you dah hasil? Dah berapa Tuan? I tak kira. Tak kira. Pascal, Wira, Pasal kau. Pascal, Wira, Pasakal, ada hantu tu, The Assistant, Assassin. Si ni Malbat, Malbat, Martabat, Malbat, jangan sabar. Malbat, Reversi, Reversi dulu. Martabat, Goal, The Coming, The Coming punya Magic Rompak. 11. Tapi I ada produce lagi, I produce La Luna, I produce tu. I produce La Luna. Produce. Nanti, I produce tak kira I produce lagi. So Eddie I punya tak ni, kira. So ada yang belum shoot lah. Satu je belum shoot. Satu belum shoot lah. Yang dua belum shoot. Yang nanti Ben. ambil nombor. Kita pergi. Sabar. Memanglah dia cakap ambil nombor, dia bagi kita lalu lalang. Okey, Aduh. tapi dalam filem termasuk kesemua filem yang you start buat sampailah sekarang yang paling tinggi. Box office. Kutipan. Malbat. Malbat. Malbat Tuan? Malbat 35. Oh. 35. Malbat 35. You dah buat Chinese movie, project Chinese punya and then Malay. Apa perbezaan cast? You tengoklah daripada cara berlakon ke, for actor, Chinese actor and Malay actor. Alamak, I cakap macam ni mesti orang Ada, benci I. Tak. Okay, Sebab you okay. pun dah Sebab you- Indian actor juga kan? Sejujurnya, You dah ada, experience tu you dah ada. Sejujurnya, rule of thumb Chinese punya industri ada je pelakon-pelakon yang sangat best. Sangat-sangat mantap. Lakonan memang tip top. Melayu sama, India pun sama. Betul. Cuma pada pandangan I, rule of thumb kalau cakap dari segi extra, Malay better. Malay punya pelakon ke ataupun extra ke more engaging and sebab contoh saya selalu bagi talk. Kan I selalu bagi talk. Betul. Bila bagi talk Chinese crowd, tanya siapa nani siapa natu, mereka semua macam tu je Chinese. Tapi kalau Melayu punya crowd, siapa nak volunteer? Saya macam tu. So I think is embedded dalam kita orang punya culture dan kita orang punya bangsa kot. Dan Chinese macam pemalu sikit. In general lah pemalu sikit and then dia tak outspoken tapi Melayu je. I nak like very very daring lah per se lah in that sense. Itu you baru jumpa macam tu. Kalau you jumpa kita orang kat situ, you belum tanya mah. Tayan. Adrian. Ada skrip lah saya. Saya bila. I mean honestly speaking, I pernah kerjasama dengan tip top punya Chinese actor actress, Melayu punya sangat best punya actor actress I pernah kerjasama. So but in the rule of thumb, I think dari segi talent lah. Of course Malay lah lagi ramai. That's number one. And then I think Malay punya rule of thumb kalau ambil batu, campak batu, nak kena siapa lagi terror, Malay punya lagi terror sikit. Kenapa you tak bawa aktor yang daripada Chinese yang memang strong di dalam Malay tu? So bawa dalam satu filem Melayu yang Banyak ke? so maksudnya you ambil aktor ni masuk dalam filem Melayu. And ada ni kalau you notice dalam filem this is my personal punya. Dia bukanlah trademark, tapi kalau you perasan memang nampak benda-benda ni dalam semua filem I. Number one, mesti ada 3 bangsa dalam cerita I, semua. Number 2, watak perempuan, female punya character in all my story, all are strong females. Perempuan yang memang kuat, memang independent, dia tak macam bukan weak, bukan dependent, bukan manja-manja. Semua watak perempuan dalam cerita-cerita I semua tu semua kuat, semua strong. That's how I believe, I respect women, I think women they are strong. So this is how I letakkan message ini dalam cerita I semua. Perempuan tak lemah. Itu dalam cerita I. Aku rasa kita berehat kejap lah. Kejap lagi kita sambung lagi borak dengan Dente dengan topik-topik yang lebih hangat. Sebentar lagi. Okey, masih lagi kita dengan tetamu yang sangat istimewa hari ini. Sangat hebat, bukan biasa-biasa. Dente. Kepada yang tak tahu, beliau merupakan pengarah bagi Pascal, Malbat, Wira, The Assistant, Pasal Kau, ada hantu 1, ada hantu 2. Apa lagi Tuan? Dan filem Chinese dia Moment Tahu. Martabat, itu Coming, Goal, Martabat, Reversi, banyak lagi. So inilah dia.
pada yang baru tahu, mungkin macam saya juga, Pascal macam aku cakap, Pascal aku ingat director kita adalah Melayu lah. Melayu. Rupanya Adrian Tay. Sutradara Adrian Tay. Okey. Tawian, kita akan ke satu segmen ni kita panggil rapid question. Okay. So bila rapid question, you kena jawab dengan rapid jugalah. Ya. Okay, it's a fast one. Okay, rapid question, the number one. Namakan tajuk filem yang you paling suka, bukan arahan you. Satu, Malaysia. Local Malaysia. Malaysia. Sharif. Sharif. Suka kan? Suka betul. Oh. I sangat suka Sharif. Okay. Ya. Ya. Sharif. Yang kalau lama-lama sikit, Sepet. Sepet. Itu Arwah first, Yasmin Ahmad. my first Malay film. Yasmin Ahmad. Yasmin Yasmin Ahmad. Ahmad, betul. I Arwah film Yasmin. before Sepet. I Sengit. sangkut. Nanti tolong edit dah. Tersebut salah nama tu. Arwah Yasmin Ahmad. Ya. I sebut lain tadi. Oh, ya ke? Dia ada lagi kan? I sebut tadi. Okay, next. Filem yang you rasa bagus tapi yang you pernah buat tapi tak I jadi. buat. You buat. Tak menjadi dari segi mana box office? Tak box office lah. Goal lah. Goal. Goal. Yang badminton tu. The latest one. Pegang tak tengok. Aku dah cakap. Kan kita dah promote juga ni. Sebab Goal tu, ramai je reviewer, bukan ramai, agak ramai reviewer yang cakap Goal tu filem terbaik my best work. Tapi box office paling tak menjadi. Ya. Tapi betul. Tapi dia lepas target tak? Tak sampai target jauh. Oh. Tapi tak apalah, ini one of the Yes. experience lah. Okay, and then the last one, satu lagi. Binatang yang paling Adrian Tay takut. Takut Jangan nak cakap kau berani semua. Tak, Aku kenal tak, kau, tak. Adrian. Hey, Kita pernah syuting masa kat meja makan. director tu. Toyen. Ya, aku tahu. Ah. Aku pernah. Kau kalau you pun nak tarik tangan, jangan tarik baju. Tak ya. Binatang yang paling takut. Lipas. Okey lah, takut lah lipas. Ah. Dia bukan paling takut lah, tapi Paling takut. paling Apa? takut tu I dah tahulah. Lipas takut, yes. Takkanlah paling takut, tak ada. You dalam filem je you jadi yang ada misai tu you nampak berani. Itu dalam movie. The real, Tapi the real. lipas lah, lipas. Paling takut. Lipas lah, kalau nak sekut Kuasa takut ada lah. lagi, ada lagi ni. Ya. Tak, sebab tak tahu, takut. Cicak takut, cicak. Tak takut So lipas lah. Lipas sebenarnya pun tak takut. So- Dia macam, okey lah macam tu lah. Tapi dia bukan macam tu. It's okay tu kan. This is not about debate. Sebab I dah kata rapid. So benda tu biar bagi lalu. Okey, lipas. Lipas. Okay. Lipas. Okay. Okay, kita move kepada rapid picture. Ini kita akan ulas sikit lah gambar-gambar yang akan keluar. Kita borak lah. Ini bila, kat mana. Tak, you relax. I nervous ni. Dah. Okay, let's go. Okey. Ah. Okey. Ini kat Turki. This one is Malbat. 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 Ini kat Turki, tempat tu namanya bukan Gaziantep. I tak ingat tempat tu. Tak ingat I tak ingat nama tempat tu. Dia bukan Gaziantep, bukan Filis, dia sebelah sini. Ampau. Gedek-gedek. Tak ingat. Tak ingat? Tak ingat. Okey, tapi ini masa Malbat ni, Mas tengah shoot. sebab aku pernah borak dengan Adrian. You boleh share sikit apa cabaran sebab I tahu masa nak buat dekat Turki ni kau kena tahu cabaran dia. Adrian boleh kongsi Sebab kot. dia orang, I rasa seorang pengarah yang tak senang marah. Yang I Betul, rasa yang boleh patient, control I lagi, boleh ya. control. Tapi tengah shoot masa I shoot Malbat dekat Turki tu, I panas badan. gila. I menjerit, I mencarut, I macam-macam. Meletup. Sebab meletup yang gila benar. Sampai Hairul kata, sampai ada sekali dua lah, I macam memang tak perasan. I campak walkie, terus belah pergi marah orang. Hairul nanti lepas I balik, Hairul cakap, Tayan, jangan campak walkie lah Tayan. I mana ada campak walkie? Tayan, video tadi I record. Tak ingat. Tak ingat. Tengah marah. Tak ingat, tengah marah. So, sebab dia orang punya culture lain. Dia orang punya culture, dia orang slow, and then ramai gila orang on set. Every day I got like 120 over people on set. 120 lebih orang. Tak tahu kenapa nak ramai sangat. So, lain, and then sebab tempat kita shoot tu dan paling penting, bukan semua faham English. So, Faham dalam 120 lebih orang, 3-4 orang je boleh cakap English. So bila you nak cakap, you kena translate, kena minta orang datang. Takes time lah, ambil masa lah. And then time tu, first, dah lah tak cukup masa. Because time kita pergi tu, dia consider summer. So malam sangat singkat. Dia punya night time very short. So kebanyakan kita shoot night Malam. scene. Ini adalah I think the only day scene yang kita ada. Opening scene untuk Malbat. So Okay. day scene yang after that semua night scene. So macam-macam lah, ini panjang cerita. Dia orang punya culture lain, and then slow, and then this and that. And dia orang punya
safety precaution, especially safety precaution yang terlebih, yang tak payah pun. So contoh kalau shot ni, I kena bangun, I kena pergi memang tepuk tangan ni macam ni je. Dia akan ada safety briefing 10 minit, baru sampai. Ingat sini ya, jangan sini ya. Apa salahnya kalau sini kan? Tak ada masalah langsung. And then dia like over lah yang tak, there's no need. Yang tak perlu. Macam bukan I je kena, macam Syaji Sam mereka semua kan. Bila nak buat scene letup, the safety briefing macam, like ambil setengah jam briefing semua. Lepas tu bila pop letupan tu, Sam dia pandang I pandang dia. Itu je. Dia macam, itulah. Sebab diorang, Edian, kas-kas yang ada dalam ni bukan calang-calang lah. Yang power Sam, Zahiri Azim, apa semua ni. So diorang dah biasa buat yang, kat Malaysia kita dah biasa tengok bom kan. Kita buat letupan yang lagi besar, safe juga. Cuma dia orang punya like over protective sampai tak masuk akal. Dia ada satu shot di mana Sam dia campak satu grenade ke dalam APC tu. Lepas tu dia campak, dia kena belah, dia kena lari. So kamera kat sini, bila dia lari, kat belakang kena letup. So I thought of just one shot je sebab dia orang kata tak boleh. Bahaya. Sebab pelakon lari dari sini kan. So based on their advice, professional advice, kena shoot plate. Maksudnya kita letak satu green mat, Sam lari, I shoot, lepas tu remove green mat, Sam tak ada, kita shoot ini benda ni meletup, lepas tu post I lekatkan macam tu. Faham lah, boleh lah, okay, tak apalah buat. So dia orang brief Sam ni, nanti you jangan ni, okay, tak apa. Lepas tu, tahu kalau macam ni, I lompat keluar pun tak okay, tak ada masalah. Sam sekali offer diri dia. Ya, lagi mantap kan. So, ini is just one of the small thing lah, banyak lah. Ini I boleh share. Ada masalah lagi yang I boleh share? Boleh. Yang sampai kita orang shoot, first week, government kat Gaziantep tempat tu, dia punya daerah ke negeri kat Gaziantep tu, dia punya mayor ban kita orang shoot, tak bagi shoot. Kita punya production shoot 6 hari, stop, tak boleh shoot. Sebab time tu, kita, tempat Gaziantep tu, kalau you check lah Google lah, you bawa kereta 15 minit boleh masuk Syria. Dia sangat dekat. So and then that time Turkey tengah berperang dengan Syria. Dia orang nak macam invade Syria lah. So kita southern border tu, kita kat border tu, sini tengah berperang, kita orang kat sini. Dia macam ni, Istanbul kat sana. Dia macam tu. So, lagi-lagi bila kita orang pergi shoot, bukan shoot macam curi-curi tau. Kita memang like 6-7 streets. Kita block, and then lepas tu kita cover the whole tarmac punya jalan dengan pasir, dengan batu batu sebab nak buat macam Somalia kan. And then ada kereta kebal, and then tiap-tiap hari ada letupan, letupan di sana. So, tempat tu bukan kosong, ada orang duduk. Macam ada penduduk kawasan tu. Yes. So penduduk kat sana, sebab kenapa kita kena ban, sebab every day kita punya asset macam kapal kereta kebal tu semua, kita tak boleh tinggal dekat set, kena bawa balik. So bawa balik kena pakai tu tractor ke crane, letak bawa balik, dan lepas tu bila sampai letak balik macam ni kan. So ada penduduk kat sana ambil gambar bila kita orang tengah travel, dan dia orang pergi tweet, kenapa ada aset-aset militeri dekat tempat ini? Bukankah kata peperangan kerajaan kita tak akan berlaku di tanah air kita? So they are questioning, why is it war happening on our soil? What is it that our government not telling us? Kenapa ada perang-perang macam tu? And then dia viral, bro. Dia viral. Sampai TikTok sampai trendy. Dia ambil gambar tu sampai trendy. That's why the mayor Tok Bandar lah mayor. Datuk Bandar. Datuk Bandar. Dia ban lah, tak bagi shoot. So sampai I kena pergi jumpa dia, kena hadap dia. Lepas tu over the dinner lah, explain kita orang dari Malaysia, kita buat filem kat sini, bukan datang sini untuk berperang. Then after that, then mayor tu seorang perempuan, very very nice person, and dia kata okay, understand, tapi dia kena macam tenangkan lah penduduk di kawasan tu kan. Ya. So dia minta media-media datang on set interview. CNN datang, dia orang punya local punya stadium semua datang. Yang paling kelakar, CNN punya report tu, bila dia letak gambar kat dia punya website tu, dia letak gambar bawah dia letak apa tau? Ini anak Perdana Menteri Malaysia, Daffy Ismail Sabri. So I tengok Sebab Daffy ada dalam cerita ni. I ambil gambar tu, I tunjuk kat Daffy, I cakap, from now on, my safety is your concern. Kalau aku kena tangkap, macam mana I nak bagi tahu penculik aku bukan anak Perdana Menteri Malaysia? Sebab Daffy ada kat dalam cerita ni. Tapi itu antara cabaran-cabaran yang Edian kena hadap. Tapi worth it lah. Sebab dengan semua very unforgettable lah experience tu. Okay. Alamak. Edian teh. Alamak. Stephen Chow. Alamak. You pernah masuk Malaysian Idol ke ni? Ini bila, Tayan? Ini baru balik Turkey. Baru habis shoot Mabat. 2022? Yes. Kenapa? September. Kenapa kurus lah? Sebab I balik.
I balik dari Turkey Ogos 2022. Okay. So I balik je, the next day I pergi photoshoot ni. Dia macam ni lah. I tak faham pasal fashion, I tak faham pasal magazine modeling. semua. Modeling, I tak faham. Cuma time tu, dia orang selalu contact my team. And then, I akan tanya my team lah, does it worth it? And then my team akan pergi buat research. Then dia check, okay boss, ini legit, boleh pergi. So, I tak tahu apa-apa, I have no idea. Just datang je. I pun tak tahu glam Malaysia, glam lelaki apa tu, time tu. So, I just pergi sebab ada interview semua kan. So, I tengok soalan tu, okay lah soalan tu kan. So, my team dia orang pergi buat filter semua. Okay boss, boleh pergi. I pergilah. Lepas pergi, rambut macam ni. Time tu belum pakai lagi tau. Cuba rambut. So, I ingat belum siap. Sebab dia rambut dia macam fashion lah. Aku mana I tahu. So, I macam duduk macam tunggu. And then dia pakai clip. Bila dia dah buat macam tu kan, dia pakai clip, dia clipkan lah. So macam, okay tak apa, tunggu. Okay Adrian, can go already. Dia buka tu, I tengok rambut I. Macam tu? Macam tu? Lepas tu pilih baju. Inilah antara baju yang terpaling okey. Ada Kalau tidak ada option. nanti I tunjuk, ada Option. kena cari lah. Dia ada macam monyet biru, coat emas. Macam tu. Something like that lah. Yang macam, ini tak nak. Ini je lah. Ini lah. Macam ni. Oh, tapi nasib baik dia tanya you juga. You boleh pilih ada option. Kalau dia kata you kena pakai juga yang biru tu. I ingat you mau jadi wukong lah. Okay. Tapi ada muka modeling. This one is Ini anak siapa Ini, ni? 16 years old. tak, 17. ini tempatnya ingat. Nasi Kandar Kayu kat Pulau Pinang. Okay, masa Ya. ni umur? Sorry? Umur. Rambut panjang macam ni universiti. Oh, ni dah universiti Universiti. Kalau tengok muka time-time ni, memang betul lah. Budak-budak yang baik, Ya, yang tak universiti. buat hal. Tak buat hal. Tak buat hal. Tapi dulu pergi sekolah naik jagung mah. Ya. Orang tak tahu punya, dia Ya. naik jagung. Oh. Jago. Dia pergi sekolah naik jagung, pengawas. Suka naik jagung. Sukawi ke dulu? Kan memang terpaksa memang itu je Tak, memang motor? suka. Tak, time tu rasa gaya lah. Macam bawa Style lah. Style Style lah. Dan itu jago 175cc je. Tak payah fubi. Ya. Ah. So ini memang so memang masa sekolah boring kan masa Ini ni kan? universiti. Ini you, universiti. Sebab Universiti. sekolah, kalau sekolah menengah, rambut tak boleh panjang macam ni. And then tempat tu, time I universiti selalu lepak. Ini kat dekat Nasi Kandar Kayu tadi. Nasi Kandar Kayu, dia belakang hotel tu apa? Tak Sedap ingat ke nama. tu, Yan? Ha? Sana? Sedap? Sungai Dua, sungai. Ha? Sedap. Sedap. Nasi Kandar situ sedap Itu sedap. So settle picture. Alright. Sekarang ni kita nak terus sambung borak dengan Adrian sikit lagi. Alright. Kita dah dengar semuanya yang manis-manis Hebat-hebat. lah, yang power-power, yang hebat-hebat. Perjuangan. Kejayaan Adrian Teh. So kita nak Adrian kongsi perit, pahit, susah, payah daripada you nak menapak lah. You sendiri tahu apa yang you lalu daripada sebelum you somebody sampailah you sekarang. I'm still nobody sekarang. No, you are somebody. No lah, I mean... You tak payah nak cakap. For Itu for you. For us memang. For us. You are tengok muka tu. somebody mah. Ha. Okay, Tayan. Kalau you boleh share. Mungkin setiap orang ada jalan dia. Macam I, Aceh. I percaya semua orang walaupun bukan bidang kita, Tayan. Untuk dia ada kat tempat dia, survive, sangat susah. Yang you boleh kongsi lah. Paling perit yang you pernah hadap, Tayan. I think yang I selalu dengar bila orang luar cakap pasal I, Rejection ke apa kan? bukan dia macam Adrian ni sekarang dah okey dah, dia banyak investor, dia ni sekarang senang lah buat kerja, dia ni dia tu kan. Tapi sumpah, every single project sampai sekarang, even Martabat, semua projek yang I buat ada problem. Pasal duit, pasal investor, pasal semua tak senang. Okey, mungkin sekarang senanglah sikit compare to dulu-dulu kan. Tapi ada juga masalah yang you kena hadap ni, you kena hadap tu. Company yang besar ada ego yang lagi besar. Ya. Kadang-kadang bukan pasal duit, pasal ego. So I think bukan saja dalam bidang kita lah. Kalau dalam bidang mana-mana saja. Betul. Kalau nak buat business, first ego tu kena jaga. You kena pandai buat orang, you kena faham ego orang lah. Then to me, I think one of my strength is, okay, ini contoh juga Pascal. Bila kita orang shoot Pascal, first tak cukup duit. Tapi itu cerita lain lah. Tak cukup tu yang memang macam mana everyday on set. Lepas shoot, I punya pelakon semua pergi diving, pergi mancing. I kena lock myself in the room, tulis email, cari duit sebab tak cukup duit. Time tu tak ada orang tahu. Kita kat Oil Rig lagi. After that, sangkut kat Oil Rig 10 hari. I tahu time tu,
lepas Auric balik ke Sempurna, lepas tu balik ke Sempurna, dah tak ada duit dah. There's no money for us to continue. Yeah. So I kena fikir. Apa ni, Hairu semua pergi diving. Tawin jom diving pun memancing. Tak apalah korang pergi ke. Kas ajak ML lah. Ya. So dia banyak macam pasal segi duit. Ramai yang tak nampak sebab I tak bagi tahu. I jenis yang tak suka cakap pasal masalah I. Yep. If you look at my social media, I tak pernah post benda negatif. Because I always handle dan filter benda-benda itu myself. And then lepas Pascal dah 30 juta semua, ini jujur you tanya I, my AD semua, Chen Wei semua. I cakap dekat dia orang, I kata hari ini kalau semua director lain diberi sumber-sumber ataupun diberi aset-aset ataupun sokongan yang macam mana kita dapat untuk Pascal, kalau mereka pergi shoot filem Pascal, mungkin filem Pascal dia orang lagi hebat. Mungkin. I cakap, tetapi kalau you tanya I, berapa di antara mereka boleh jadikan benda ni, pull this through dari kosong sampai filem tayang sampai menjadi, berapa mereka boleh buat? I rasa tak ramai. Because first, the pressure yang you kena sustain, and then ego yang you kena jaga, and then macam mana work under stress. I think kalau you tanya I apa yang hebat sangat pasal Adrian Teng kan, I think I work better. I can work under stress. Betul. I can work under stress yang tak affect I. Itu memang I punya strength lah, I think. Tapi Adrian Teh, aku walaupun first time dapat kerja dengan Adrian, dia director tau. So dia sebenarnya dia tak perlu ambil tahu pun pasal benda-benda remeh yang kat bawah ni apa kan. So dia just perlu ni. Tapi dia I ingat lagi, first meeting, you selalu cakap, Fad, anything yang you rasa tak ini ke ini, you bagi tahu I. Sebab Adrian, dia sangat risau. Bukan dia risau takut ni tau, dia risau kita yang tak selesa kat tempat tu. Dia risaukan kita. Kalau apa-apa you bagi tahu I tau. So kita boleh work on it supaya dapat ni lah. So itulah Adrian Teh. So dia director yang ambil tahu semualah. Sebab tu dia cerita pasal ego tadi aku rasa. To me, kalau you tanya I can work well under pressure. Sebab sepanjang I punya career, banyak je ada momen-momen yang sangat-sangat stressful yang I boleh kerja. Okay, and then ego. I jenis yang boleh macam throw in my ego to talk to you. Selagi I nak benda tu, I can just let go everything, I can talk to you. Ya, macam tu. Okay. Siapa antara pendorong yang terkuat yang bagi sokongan dekat you, yang Adrian, I support you, ataupun ada perkara-perkara sebelum ni on your family yang memang you tak boleh jadi macam ni, you tak boleh buat ni, you tak boleh buat ni. Baik you better belajar dan jadi. Ini mak I lah. Itu mak I. Dulu my mom dia tak nak bagi I buat. Dia tak faham. Dia tak nak you dalam pasal, ni. Dia tak faham pasal industri perfilman. Dia time tu bila sebelum I masuk USM kan, dia siap lagi kata kalau you nak study business, kalau you nak buat doktor apa-apa, mana-mana universiti dalam dunia ni kalau mereka ambil you, I bayar tuition fee. I tak nak, I nak buat filem. So dia kata kalau you nak baca filem, find your own way lah. Then I ambil lah scholarship. Result I okay lah, bukan bad sangat tapi okay lah. So I ambil scholarship, so I dapat degree. But now my mom is my biggest fan. Sekarang dia kalau tahu I pergi mana-mana, dia boleh apa-apa berita ke pasal I, dia first yang share dengan I. Dan I pergi satu event live kan, dia boleh. Ini memang I amazed lah. Dia boleh print screen, lepas tu ramai manusia kan, dia pergi tengok mana I. Dia lepas tu print screen dia circle itu you. Maksudnya dia lebih excited je lah. Ya. Macam mana pun anak kan, untuk anak atau yang kan. Awal-awal mungkin mak kita ni tak faham. Dia tak faham. Sama lah macam kita dalam industri pun perkara yang sama tahu kan. Kenapa nak jadi pelakon? Kenapa nak jadi pelawak? Ada your future nanti macam mana? Tapi once kita dah ada kat sini, diorang sentiasa doakan kita. You kena tak ada mak yang nak tengok anak dia betul. tak pergi. Mesti diorang okey, anak aku dah pilih jalan ni, aku akan support dia. Apa saja yang dia buat. Pernah tak dia khianati dalam you bekerja lah? Tak, sebelum pergi khianati tu, pasal pendorong yang terbesar my biggest supporter, my wife. Wow. Dia lah yang tak kira apa-apa, selagi nak buat, dia go 100%. And then ini juga pasal Pascal. Ini pun benda yang orang tak tahu. Time tu Pascal tak cukup duit kita shoot sampai sempurna Auric tu kan. Baru tak cukup duit lagi, tak boleh habiskan shoot kan. So time kat Auric tu, I settlekan benda tu. I dapat settlekan so kita boleh habiskan shoot. Okay. Tapi lepas dah habiskan shoot, tengah buat production, habiskan production, post production, tak cukup duit. So macam mana habiskan production? I tanya my wife, can I mortgage our house? Mortgage, refinance our house. Refinance our untuk habiskan, dapatkan duit untuk habiskan post production. My wife said,
Time tu dah beranak tau. Dah 2 orang anak. Dia kata, I believe you. If you think that's what you should do, you go. Dan macam tu. Dan tapi last tak buat lah. Because last I memang dapat investor lain untuk masuk. So, benda itu dah buat, dah dapat dia punya blessing. Tapi dah tengah nak pergi buat, tapi last tak buat. Nasib baik ada investor masuk. Nasib baik ada investor. And then sebelum tu, my wife, she's always been my biggest supporter. Dulu I ingat time baru-baru turun KL kan, nak cari investor time tu untuk first 2 filem. 1 minggu, 7 hari. 7 hari tu I boleh berada ke 8 ke 9 negeri lain. Every day, travel. Sampai sehari, I ingat time tu kita orang sewa satu bilik kat PJ. Dia ada satu unit, ada 3 bilik. So, I dengan 2 orang kawan I lagi. So, kita orang share satu unit. So, I sewa satu bilik time tu. So, my wife lah time tu dia kat sana. Then, I balik. Dia tengok I, dia nangis. Dia kata, you tak penat ke? Ada penat tapi untuk kerjaya lah nak buat macam mana kan. Dia kata, you support. Apa-apa je you pergi. I will always be with you. Macam tu. That's my wife. Itulah dia. Okey, dah boleh pergi tadi. Pasal khianat tu? Pernah dikhianati oleh sahabat ke? Oh, ada. Maybe yalah. Kadang-kadang kita kawan baik kan. And then maybe about money, pangkat, nama dan sebagainya. Maybe akan jadi something. Mungkin Adrian boleh share pernah? Adalah, pernah. Ya. Kawan baik ke macam mana? Kawan baik. Tu Lama cerita dah. lama lah. Jangan buat after Pascal lah. After Pascal. Dia macam ni tau. Oh, maksudnya dia tak Ya. baru juga. Baru juga lah Pascal. Pada I tak nak cakap pada sebab ramai je tahu pasal dia, pasal cerita I dengan dia. Cuma ada orang yang dia boleh bersama dengan you bila you tengah susah. Ya. Kita bro, kita fight. Tapi bila berjaya, itu kepala lain dah. Bila berjaya, dia akan ambil kredit, dia rasa dia buat ni. Kalau bukan I mana you. Macam tu. Kalau bukan pasal dia, you tak akan dapat ni. Dia nak. Dia sampai dia banyaklah banyak cerita bro. Ini tak boleh disingkatkan dalam masa 5 minit. Okay, it's Kerana, okay. Ya, tapi at least, pernah. At least kita pernah tahu. Dan dia buat macam-macam. Dia pergi cakap dengan orang lain. Sebenarnya dia bos. I kena ikut cakap dia. Macam-macam lah. Adalah. Tapi ini semua manusia. Tapi sekarang dah tak ada ganggu apa, no. Oh, I move on already. Tapi dia belum move on kot. Oh. Ya, sebab dia, I rasa, I last dengar few. Jadi bagi statement dekat press ke apa? Tak, tapi ada. dia orang industri juga. Oh. Dia orang industri. So, Dia bercakap dekat orang-orang ni lah. Dia lah I dengar. Dia macam, asal lagi nak cakap pasal I? Boleh tak you move on? I dah tak pandang belakang dah. Betul. The moment you belah lah. I dah macam, sumpah I tidur lena semua. I dah macam... Dan you pun tak kacau dia. You pun tak ada bagi statement apa-apa pasal dia. I bukan tak kacau dia. I langsung tak nak ambil tahu pasal dia. Tolonglah. Just... Itulah Adrian T. Sangat profesional. Sangat profesional. Kerja is kerja. Okey, Toyen. Okey. Kita sebenarnya dah nak sampai ke hujung juga. So kita nak minta Toyen untuk bagi kata-kata lah pada siapa-siapa yang mungkin ada cita-cita besar tapi tak berani. Maybe you ada some advice untuk kita punya penonton-penonton. Dan terima kasih kepada orang yang menyokong you juga. Yes. Kalau jadi Kalau kata-kata apa-apa untuk yang nak mereka. cakap. First of all, thank you to semua yang suka kerja I, yang support kerja I selama ini. Honestly, without you all, I cannot be doing whatever yang I boleh buat sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Semoga you all will keep on supporting my work and will like my work for the upcoming projects semua lah. And then untuk kepada siapa-siapa yang teringin nak masuk ke dalam industri ni, yang tak berani, I tak boleh tolong you. Sumpah. This is you really have to find it in yourself. Betul. Supaya berani untuk ambil the first step untuk masuk industri. Ini memang from you. Tetapi kalau lepas you boleh ambil first step tu, I think selagi ada effort, ada usaha, akan ada rezeki. Betul. Okey, apa pun. Jadi I bagus lah. Boleh. Kita orang bagus. Macam mana? Toyen. I rasa nanti ambil nombor tu. Ambil nombor. You rasa kalau ni kita tambah sikit lah, kejap lah sikit. Sikit. Mantap. Kriteria yang you cari untuk jadi main ke hero dalam you punya. I rasa dia orang kena jadi pelawak. You jangan bagi janji manis lah. Nanti orang panggil I pula pergi showcase ke podcast. I pula, I ada seorang pernah dikhianati. Siapa? Adrian T. Adrian, apa pun thank you so much. Thank you very much. Thank you sangat sebab informasi yang sangat baik. Dan kita, ini betul tu kan. I dengan Aceh memang nak cakap, kita orang sangat-sangat appreciate dan sangat tak percaya yang you willing, sudi untuk datang. Thank you so much, Toyen. Okay, thank you. So, kita orang pun doakan you terus Sukses. Sukses Terima kasih. for your next movie. But don't forget,
apa sajalah kalau nak lalu-lalu pun Panggil-panggil lah. Panggil-panggil lah itu saya. je. Okey, Dayan. Kalau Thank you, tengah kat set pun panggil kita saja-saja datang pun tak apa. Kalau emosi you kata you tak boleh nak handle ego tu, ada. Ai ada yang datang. faham. Okey, Dayan. Bukan you. Thank you so much, Thank you Dayan. so much. Thank you. Right, thank you. Hati-hati guys. Hati-hati guys. Thank you. Okey, Adin. Bila bertaruh rentak di kalbu, hasrat yang tersirat semakin kuburu. Bila bergema Naungan gempita, harapan menyala, nadiku bergandang. Muru jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa, pergalungan bintang berkelipat, menyala jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara dari puncak ingin ke angkasa. Jangan lupa untuk terus semangat. Apa saja yang berlaku, ada sebabnya, ada hikmahnya. Terus usaha, seperti Adrian kata, insyaAllah ada rezeki kita. Dari yang biasa. Yap. Up. Itu tengah. You guys are, hey, you mana tapin tu, Dayan? Boce come back. Hey. Boce come back. Sing, hey. Boce come back. Boce come back. Walau tinggal dua, hari ni bertiga, bawa pula Adrian. Terima kasih semua. Kami disayangi. Hey.